Okey, boleh kita mula sekarang 10.40 dah. Sebab nanti kamu nak kena jawab kuis. Jadi kita kena cepat-cepat mula. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustazah Fatimah. Okey, selamat pagi. Okey, apa khabar hari ini? Sihat? Sihat. Sihat. Okey, alhamdulillah semua sihat. Okey, jadi sebelum ni kelas kita hari Khamis. Okey, jadi minggu ni kelas kita hari Isnin. Okey, tak apa. Okey, kita akan sambung revision kita, ulang kaji kita, tajuk seterusnya. Okey, jadi sebelum memulakan kelas, Ustazah nak kamu baca surah Al-Fatihah, baca sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Okey. Seperti biasa, Ustazah ada beberapa peraturan. Kamu mesti dah bosan kan dengan Ustazah sebut peraturan, tapi Ustazah kena juga sebut sebab masih lagi ada murid yang tak ikut peraturan. Okey, yang pertama Ustazah nak kamu duduk dengan sopan. Firdaus, 2 kali dah kelas Ustazah kamu duduk main-main kerusi gerak-gerak. Duduk dengan sopan. Tak payah gerak-gerak kerusi. Okey, yang kedua Ustazah nak kamu beri perhatian sebab kita nak ulang kaji tajuk yang masuk peperiksaan. Okey, dan yang ketiga Ustazah minta kerjasama kamu untuk mutekan mikrofon sekiranya nama kamu dipanggil ataupun Ustazah tanya, baru boleh unmute. Okey. Ruangan chat hanyalah untuk kamu tanya Ustazah ataupun nak pergi tandas ke apa. Tak boleh chat perkara yang tidak sepatutnya. Okey? Okey, jadi jap tunggu Ryan Ryan baru masuk. Nanti Ustazah nak share, dia tak nampak. Okey, sebelum tu kamu buka dulu buku teks. Okey, hari ni kita nak ulang kaji tajuk seterusnya. Tajuk apa? Minggu lepas kita, okey tak apa, Ain Awatif tak boleh buka kamera. Okey, minggu lepas kita dah ulang kaji tajuk adab berkenderaan. Okey, jadi minggu ini tajuk seterusnya ialah adab di, siapa dah buka? Adab di apa? Ya, adab di masjid. Okey, buku teks surat berapa Ustazah? 22. Buka buku teks. Buku surat berapa? 22. 22. Okey, sila mutekan balik mikrofon. Okey, jadi Ustazah juga akan share screen. Ustazah nak kamu fokus sebab selepas habis Ustazah mengajar, Ustazah akan beri kamu kuis. Kamu akan terus buat kuis. Di kuis tu ada markah, jadi sila beri perhatian. Okey, sekejap Ustazah share dulu. Tak ada, kejap ya. Okey, nampak tak screen? Kalau nampak buat good. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi kita teruskan. Tajuk ulang kaji kita pada hari ini ialah adab di masjid. Okey, adab di masjid. Okey, kita lihat dulu objektif pembelajaran. Okey, seperti biasa nanti di akhir pembelajaran murid akan dapat menyatakan adab-adab masuk ke masjid, dapat menyenaraikan adab-adab keluar masjid, dapat membaca dan menghafaz doa masuk dan keluar masjid, dapat menyatakan fadilat beradab di masjid dan juga dapat menyatakan akibat tidak beradab di masjid.
Okey, adab di masjid ni ada dua Yang pertama adab masuk dan yang kedua adab keluar. Okey, ada dua adab. Okey, kita lihat dulu adab yang pertama iaitu adab-adab masuk masjid. Okey, yang pertama berkeadaan suci dan bersih. Okey, sebelum nak masuk masjid, sebelum nak melangkah ke dalam masjid, pastikan kamu pakai pakaian yang bersih supaya tiada najis pada pakaian kamu. Okey, ini sangat penting Kalau ada najis nanti semua ibadah kamu tidak sah. Okey, jadi sia-sia je kamu buat ibadah tapi tidak sah. Okey, yang kedua membaca doa masuk masjid. Okey, sebelum masuk perlu baca doa. Okey, nanti kita lihat apakah doa masuk masjid. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan. Okey, nak masuk masjid, perlu langkah dengan kaki kanan. Sebelum ni Ustazah ada cakap, semua tempat yang kita pergi perlu langkah dengan kaki kanan. Tapi ada satu tempat yang perlu langkah dengan kaki kiri. Tempat apa? Ingat lagi ke tak? Tandas. Ya, tandas langkah dengan kaki kiri. Kecuali tandas, yang lain-lain yang tempat-tempat elok, kamu perlu langkah dengan kaki kanan sebab kamu ada niat yang baik untuk, contohnya kalau ke masjid ni kamu nak berbuat ibadah. Okey, yang keempat, solat sunat tahiyatul masjid. Siapa tahu solat sunat tahiyatul masjid ni apa? Tahu tak? Pernah buat tak? Solat sunat tahiyatul masjid. Tak pernah? Okey, solat sunat tahiyatul masjid ini ialah, okey, Ustazah minta kamu jangan content screen. Ustazah lupa lagi satu peraturan sebab hari ni kita baru guna Zoom. Siapa yang content tu sila padam balik. Sebelum Ustazah remove kamu daripada kelas ni, baik kamu padam balik. Okey. Tak nak dah ada yang content screen. Kalau tak Ustazah remove kamu. Tak payah masuk kelas. Okey. Seterusnya, solat sunat tahiyatul masjid ni ialah solat apabila kamu masuk dalam masjid, kamu akan solat sebelum kamu duduk tu, kamu masuk sebelum kamu duduk, kamu terus solat 2 rakaat. Itu kita panggil solat sunat tahiyatul masjid. Okey, solat sunat tahiyatul masjid ni tujuan dia ialah tujuan solat ni ialah tanda kamu menghormati masjid. Maksudnya tanda kamu pergi ke masjid tu, kamu buat solat sunat. Okey? Solat ni tak wajib pun. Dah nama solat sunat, dia sunat sahaja dan kalau kamu buat, kamu akan dapat pahala. Kalau tak buat pun, kamu tak dapat dosa tapi kamu tak dapatlah pahala tu. Okey, sebab sunat. Okey. Yang seterusnya berniat iktikaf. Okey, siapa tahu berniat iktikaf tu apa? Sampai dalam masjid disunatkan berniat iktikaf. Okey, niat iktikaf ni ialah kita berniat sesudah kita sampai dalam masjid, kita duduk, dalam hati kita niat. Aku datang masjid beriktikaf. Okey, ataupun aku berhenti di masjid ni, aku singgah ataupun aku datang ke masjid ni untuk aku buat ibadah. Okey, tu niat dalam hati. Okey, tu kita panggil niat iktikaf. Niat kamu singgah ataupun kamu datang ke masjid tu. Kalau tak ada niat pun tak apa. Tapi kalau kamu niat dalam hati betul-betul, insya-Allah kamu akan dapat pahala. Bukan susah pun nak niat dalam hati. Okey? Senang-senang je dapat pahala. Okey, Firdaus ni pergi mana? Dia tinggal je skrin ni. Tuan dia tak ada. Ustazah nak pergi minum air. Siapa tu? Sofia. Pergi cepat sikit. Daripada tadi tak nak minum air. Cepat sikit. Saya bagi masa kamu 2 minit Firdaus, jangan bangun lepas ni. Duduk je kat situ sampai habis kelas. Okey, seterusnya nombor 6. Berzikir dan membaca Al-Quran. Okey, kalau pergi masjid, mestilah kamu akan
buat benda ni, kamu akan berzikir, berselawat dan membaca Al-Quran selain daripada solat jemaah, solat 5 waktu tu ataupun solat sunat. Benda-benda ni kamu boleh buat di masjid. Baca Quran, berzikir, okey? Okey, dan yang terakhir, tidak bergurau dan membuat bising. Okey, ni yang terakhir ni paling ketara sekali kita boleh nampak pada waktu bulan puasa. Time orang tengah solat tarawih ramai-ramai dekat masjid. Ada kanak-kanak ataupun siapa-siapalah dekat belakang duk main kejar-kejar, duk main apa? Hide and seek, duk main aucak lah, duk main sembunyi-sembunyi dekat belakang. Hide and seek tu apa Ustazah? Apa? Hide and seek tu apa? Hide and seek tu dalam bahasa Inggeris. Hide and seek tu main sembunyi-sembunyi, sorok-sorok. Okey, orang tengah solat, kamu duk main kat belakang. Sorok-sorok, bising-bising, gurau-gurau senda. Ini tak boleh sebab tempat masjid ni ialah tempat orang buat ibadah. Kamu tak boleh ganggu orang dengan membuat bising. Tak boleh. Itu dekat masjid. Belum lagi dekat luar masjid. Orang tengah solat. Contoh saya bagi solat tarawih. Orang dekat luar masjid duk main mercun. Tuntang-tuntang bising mengganggu orang nak solat. Patutnya boleh nak main mercun. Tunggulah orang habis solat dulu. Tunggu lepas habis solat tarawih dah selesai semua barulah main. Jadi kamu tak mengganggu walaupun kamu tidak berada dalam masjid. Okey. Itu adab masuk masjid. Kita lihat pula adab keluar masjid. Okey, kalau masuk ada adab, keluar pun kamu kena beradab. Okey, lihat adab keluar masjid. Yang pertama, membaca doa. Sama juga tadi, nak masuk dah kena baca doa. Keluar pun kena baca doa. Okey, nanti kita lihat kat bawah apa doa keluar masjid. Okey, yang kedua, melangkah keluar dengan kaki kiri. Okey, ni kalau kamu dah nak balik daripada masjid tu, kena keluar dengan kaki kiri. Okey, berbeza kalau dengan tandas, kamu kena langkah dengan kaki kanan nak keluar. Okey, sebab kamu dah nak tinggalkan tandas yang tempat yang tak elok, yang busuk tu, kamu keluar dengan kaki kanan. Kalau masjid, kamu kena keluar dengan kaki kiri. Tandanya kamu sedih nak tinggalkan tempat ibadah. Itu tanda dia. Kamu kena keluar dengan kaki kiri. Apa Alisha? Ada nak tanya ke? Tak ada orang contoh skrin saya nampak. Tak dengar lah Alisha. Ustazah ada orang contoh skrin. Oh, saya tak perasan. Dia tulis 6. Kat sini. Saya rasa orang yang sama ni. Nanti Ustazah keluarkan dia. Sekali lagi buat siap Okey, seterusnya. Berniat untuk datang semula. Okey, dah kita nak keluar tu, kita mesti tanamkan azam dalam hati untuk datang semula ke masjid. Selepas ini, tak kisahlah waktu bila, tapi mesti niat dalam hati, berazam kita lepas ni nak datang, nak singgah lagi solat di masjid. Macam dia dah solat maghrib dekat apa je? Kat masjid. Lepas tu nak solat lagi isyak. Macam mana? Dia dah solat dekat masjid, lepas tu? Dah solat maghrib kat masjid. Lepas tu dia nak solat isyak. Boleh je. Solat kamu dah pergi masjid, solat maghrib. Dah siap solat maghrib. Sementara nak tunggu solat isyak masuk tu, masuk waktu. Kamu bolehlah buat benda-benda tadi tu. Berzikir, baca Quran. Sementara masuk waktu. Dah masuk waktu, baru kamu boleh solat berjemaah dengan jemaah lain. Faham, Safia? Faham. Okey, tapi sementara kamu tunggu, masuk waktu tu kamu tak boleh buat bising Sila buat benda-benda yang berfaedah macam zikir. Apa? Ada lagi orang yang Biar dia. Ustazah malah nak marah-marah. Okey. Seterusnya, yang keempat, beradab sopan ketika keluar dari masjid. Okey, bila dah nak keluar pun kamu kena masih lagi bersopan untuk keluar dari masjid tu.
Contohnya, kenapa Ustazah kata kena bersopan nak keluar dari masjid? Kamu dah tahu kamu nak keluar. Kamu ada sampah, contohnya kertas ke, kamu buat catatan masa Ustaz bagi ceramah tadi, kamu ada gumpal-gumpal kertas, tiba-tiba kamu tinggal. Tak boleh buat macam tu. Nak keluar, sila ambil sampah kamu tadi dan bawa keluar dengan kamu sekali. Ataupun sila buang dalam tong sampah. Mesti ada tong sampah dekat masjid tu. Jangan biarkan sampah itu di masjid sebab kamu dah nak keluar. Okey, seterusnya yang terakhir, tidak mengambil barang milik orang lain. Okey, dalam masjid, orang tengah solat, ada barang dia kat tepi dia, kat depan dia, jangan sesekali kamu mencuri. Ni sekarang ni ada orang tengah solat tapi dia masuk, dia contohlah, dia ni lelaki sebenarnya tapi dia berpura-pura jadi perempuan, dia pakai telekung, dia masuk tempat solat wanita, tengah-tengah orang tengah sujud, tengah solat, dia pun ambil barang di tepi orang tu, ambil curi bawa lari. Ini tak bagus tak boleh sama sekali. Dahlah kamu pergi masjid. Sepatutnya tempat tu kamu buat ibadah tapi kamu mencuri pula di rumah Allah. Masjid tu kita panggil rumah Allah Kamu buat jahat pula di rumah Allah. Tak boleh. Ada juga orang pergi masjid nak curi tabung masjid. Ada tabung di masjid kan? Dia sediakan tabung untuk orang sedekah. Ya, kalau buka tabung tu saya letak duit RM1 je. Kalau buka letak duit tak apa. Jangan buka ambil ataupun curi tabung tu bawa lari. Tak boleh Tabung tu sebenarnya untuk duit-duit yang kamu sedekah tu ialah untuk buat baiki masjid, buat apa? Buat beli karpet baru kat masjid untuk keselesaan bersama. Jangan Kat kebun ayah saya dia nak buat masjid. Apa? Kat kebun ayah saya dia nak buat masjid. Dia tengah kumpulkan duit untuk tu buat masjid. Tak apa. Okey, itu biasalah minta derma nak buat masjid. Okey, kamu sepatutnya berilah derma bagi sedekah nanti dapat pahala. Okey, itu adab keluar masjid. Sekarang doa masuk masjid. Okey, daripada Fatimah, Rasulullah bersabda. Okey, Ustazah baca dulu, nanti Ustazah nak kamu baca ramai-ramai Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Okey, sekarang Ustazah nak semua buka mic. Okey, kalau dah buka mic, buat good. Kalau dah buka, okey. Okey, sekarang Ustazah bilang 1, 2, 3, kamu baca sama-sama doa yang warna hijau ni Okey, 1, 2, 3. Allahumma Okey, bagus. Okey, mute balik mikrofon. Okey, maksud doa yang kamu baca tadi, wahai Allah, Engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Ini ialah riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Okey, doa tadi kamu nak masuk masjid kena baca doa ni. Doa ni maksud dia kamu nak suruh Allah ampunkan dosa kamu yang lepas tu. Banyak dosa yang lepas, nak masuk masjid, kamu nak minta Allah ampunkan dosa awak dan juga nak minta Allah bukakan pintu rahmat, pintu kebaikan untuk kamu. Supaya kamu sentiasa berbuat baik. Tak ada niat nak buat jahat, tak ada rasa nak buat jahat, sentiasa nak buat kebaikan. Okey, itu maksud yang doa kamu baca tu nak masuk masjid. Okey, sekarang doa keluar masjid. Doa keluar masjid daripada Fatimah juga, Rasulullah bersabda. Okey, sekali lagi unmute-kan mikrofon. Okey, dah unmute, buat good. Okey. Okey, Ustazah bilang 1, 2, 3. Okey, Ustazah baca dulu Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Okey, 1, 2, 3. Baca sama-sama. Allahumma aghfirli
fadlik. Okey, bagus. Okey, itu doa keluar dari masjid. Jangan lupa, jangan kamu masuk masjid je baca doa. Nak keluar pun jangan lupa baca doa. Maksud dia, wahai Allah, Engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu kelebihanku. Okey, ni riwayat daripada Ibnu Majah dan Ahmad. Sama juga macam tadi, dia masih suruh nak minta Allah ampunkan dosa dia. Tapi untuk keluar ni tadi, kamu nak dapat kebaikan, bukakan pintu rahmat. Sekarang ni dia nak minta Allah bukakan pintu kelebihan. Okey, apa itu pintu kelebihan? Okey, contohnya lepas keluar dari masjid, kamu nak minta Allah beri kamu kejayaan, beri kamu kekayaan untuk urusan-urusan dunia kamu tu, untuk permudahkan urusan kamu. Contoh urusan belajar, urusan kerja, semualah urusan. Sebab tu dalam doa ni nak minta bukakan pintu kelebihan, okey, supaya kamu berjaya dalam pelajaran, okey, supaya kamu kaya raya di dunia, dapat beli macam-macam dan dapat bersedekah, okey, itu maksud pintu-pintu kelebihan. Okey, kita lihat pula fadilat beradab di masjid. Apa kebaikan ataupun apa faedah yang kamu dapat bila kamu beradab di masjid? Okay, yang pertama dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Okey, kamu dapatlah tingkatkan keimanan bila dah buat ibadah banyak-banyak. Okey, yang kedua dapat mengeratkan silaturahim. Antara jemaah. Okey. Okey, beroleh ketenangan jiwa, dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik, dihormati oleh orang lain, dapat ganjaran pahala. Okey, Ustazah nak cepat sebab dah nak tamat Zoom ni. Okey, akibat tidak beradab di masjid, merosakkan keimanan diri, menimbulkan kemarahan jemaah masjid, tidak dihormati oleh jemaah masjid, berdosa. Okey, maksudnya nanti inilah akibat yang kamu dapat bila kamu tidak beradab. Okey? Okey, jadi sekarang ni masa untuk kuis. Terima kasih. Jap, ada ni. Berniat iktikaf ketika dalam masjid adalah sunat dan mendapat pahala. Okey, jaga adab sopan ketika berada di dalam masjid. Kamu perlu jaga adab dan sopan. Okey, sekarang ni Ustazah nak kamu tengok dekat chat. Kamu kena buat cepat sebab kita dah nak tamat Zoom. Ustazah chat kat mana? Kat bawah tu sekejap. Ustazah copy dulu. Ustazah bagi link tu. Kamu sekejap Ustazah buka. Tak boleh pula ni. Ya Allah. Dah ready nak buat kuis dah? Dah. Okay, sabar sekejap ya. Untuk pengetahuan kamu, minggu ni tiada latihan. Okey? Yang ada Minggu lepas tak ada kuis. Minggu lepas tak ada kuis. Sekejap ya Allah, line loading pula dah. Tak apa. Kita ambil tunggu. Okay, sekiranya kamu tak sempat buat link ni, nanti dah habis Zoom ni dah tertutup. Kamu nanti Ustazah bagi link chat tu dalam grup kelas Kamu jawab dekat situ tau. Tekan kat situ Ustazah. Apa? Hantar bila? Hantar terus. Bila dah jawab, kamu tekan link, kamu jawab, terus submit. Ada button submit dekat situ. Okay? Okay. Sekejaplah sementara WhatsApp Ustazah ni terbuka sebab Ustazah nak ambil link kat situ. Kita ulang balik. Tak apalah, nanti Ustazah bagi link kat dalam grup Okay. apa tu?
Hari ni kita ada belajar apa? Tajuk apa? Tajuk kita hari ni? Masjid. Adab. Adab di masjid. Adab masuk. Masjid. Adab masuk dan keluar masjid. Okey.